Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 28 Mei 2020 bersama saya, Syazwan Ami. Presiden Bersatu yang dipertikaikan Dr. Mahathir Mohamad, Timbalan Presidennya Mukhlis Mahathir dan 3 lagi yang lain hari ini dipecat daripada Bersatu. Berdasarkan surat yang dilihat Malaysia kini, kelima-lima mereka dipecat atas alasan duduk di bangku pembangkang semasa persidangan Dewan Rakyat pada 18 Mei lalu. Surat berkenaan ditandatangani oleh Setiausaha Kerja Bersatu Muhammad Suhaimi Yahya. 3 pemuda lain yang turut dipecat ialah Ketua Pemuda Bersatu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman serta anggota Majlis Tertinggi Bersatu Mazli Malik dan Amiruddin Hamzah. Kerajaan akan memperhebatkan benteng di semua sempadan negara bagi memastikan warga asing yang lolos keluar untuk berhari raya di negara mereka tidak akan kembali ke Malaysia. Menteri Kanan Ismail Sabri Yaakob berkata operasi dan pemantauan pihak berkuasa akan diperketatkan terutama di lorong-lorong tikus masuk ke negara ini bagi mengekang penularan kes import wabak COVID-19. Sebagai contoh, jika ada warga Indonesia sebagai contoh yang bekerja di sini mempunyai pas ataupun permit kerja tetapi pulang untuk berhari raya di kampung dan sebagainya, once mereka pulang, kita tidak akan benarkan mereka masuk ke negara kita kerana polisi kita sewaktu PKP ini dilaksanakan, warga asing tidak dibenarkan sama sekali untuk memasuki negara kita kerana dasar tutup pintu kita untuk memastikan bahawa tiada kes import yang berlaku di negara kita. Malaysia hari ini terus mencatatkan kes baru jangkitan COVID-19 pada 2 angka selama 2 hari berturut-turut. Terdapat 10 kes COVID-19 baru dicatatkan hari ini iaitu kes terendah dicatatkan sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan pada 18 Mac lalu. Menurut Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah, 86 lagi pesakit sembuh sepenuhnya menjadikan jumlah keseluruhan yang pulih dari jangkitan wabak itu ialah 6,169 orang atau 80.9%. Tiada kes kematian dilaporkan hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 115 kes iaitu bersamaan dengan 1.51% daripada jumlah keseluruhan kes. Ingin dimaklumkan bahawa kesemua 10 kes baru yang dilaporkan adalah penularan tempatan di mana 5 kes adalah bukan warga negara Malaysia dan tiada kes import yang mendapat jangkitan di luar negara pada hari ini. Ahli Majlis Tertinggi Bersatu A. Kadir Jassin berkata adalah tidak menghairankan dan mengejutkan jika Perdana Menteri Muhyiddin Yassin meninggalkan Bersatu dan menyertai semula UMNO. Namun, katanya juga adalah tidak menghairankan jika sekali lagi Muhyiddin dipermainkan oleh UMNO. Dalam satu tulisan di blognya, Kadir berkata pulang semula ke pangkuan UMNO adalah antara pilihan yang dipertimbangkan oleh Muhyiddin dalam berdepan dengan ketidaktentuan masa depan Bersatu. Muhyiddin dipecat dari UMNO pada 2016 kerana lantang mempersoalkan tindakan Najib Razak berhubung skandal 1MDB. Kadir dalam tulisannya mengingatkan bahawa UMNO tidak sepenuhnya menyokong PN dan sebaliknya hanya memperalatkan gabungan itu untuk mengukuhkan kedudukannya dan kembali berkuasa. Katanya UMNO dan PAS sekadar menjadikan kerajaan PN sebagai batu loncatan untuk muafakat nasional. Justru Kadir mengingatkan anggota Bersatu yang masih berpegang kepada prinsip perjuangan supaya faham mainan politik Muhyiddin dan konco-konconya yang merugikan parti itu. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berkata pelantikan ahli parlimen mengetuai syarikat dan agensi berkaitan kerajaan adalah untuk memastikan mereka dapat melaksanakan agenda kerajaan. Dalam satu kenyataan di Facebook, beliau berkata keterlibatan langsung pemimpin parti-parti gabungan muafakat nasional dalam kerajaan persekutuan adalah berfungsi melaksanakan aspirasi kerajaan dalam memajukan negara dan ekonomi rakyat.
Muafakat Nasional merujuk kepada pakatan antara UMNO dan PAS. Bagaimanapun, beliau tidak menyebut mengenai Perikatan Nasional, gabungan parti kerajaan yang terdiri daripada Bersatu, BN, PAS, GPS, PBS dan STAR. Kenyataan itu hadir di tengah kritikan bahawa lantikan politik yang dilakukan Kerajaan Perikatan Nasional pada masa ini merupakan langkah ke belakang berbanding pembaharuan di bawah Kerajaan Pakatan Harapan dalam melaksanakan tadbir urus yang baik. Zahid berkata sudah menjadi tradisi kerajaan BN sebelum ini memacu ekonomi negara melalui keterlibatan JLC dan JLIC dalam banyak projek serta perniagaan strategik, terutamanya pembangunan infrastruktur. Tambah beliau, meskipun komposisi lembaga pengarah syarikat kerajaan terdapat wakil-wakil lantikan politik, beliau yakin anggota pengurusan kanan tetap dilantik dari kalangan profesional berasaskan merit, kelayakan, pengalaman serta kesesuaian bidang tugas mereka. Bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mendesak agar yuran pengajian universiti dikurangkan memandangkan kebanyakan kelas terpaksa diberhentikan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dalam satu kenyataan di Facebook, pejabatnya menerima aduan dari kumpulan pelajar yang mengadu bahawa yuran pengajian masih perlu dibayar seperti biasa walaupun rata-rata telah pulang ke rumah dan pengajian tidak lagi dijalankan. Pelajar dari kelas ekonomi B40 dan M40 mengalami kesusahan kerana kebanyakan ibu bapa mereka mungkin kehilangan pekerjaan di tengah ekonomi yang tidak menentu. Syed Saddiq yang juga ahli Parlimen Muar menggesa kerajaan untuk tidak menambah beban pelajar dan keluarga mereka dengan yuran pengajian universiti mereka. Kenyataan ini dikeluarkan selepas Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM semalam juga mendesak Kementerian Pengajian Tinggi untuk mengurangkan yuran pengajian di universiti awam kerana hampir semua pelajar mengikuti kelas dalam talian tanpa menggunakan infrastruktur universiti. Semalam, Menteri Pengajian Tinggi Nuraini Ahmad juga mengatakan bahawa kelas di universiti akan dilakukan melalui kaedah dalam talian sehingga 31 Disember 2020. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir untuk Sekilas Fakta. Pastikan anda terus mengikuti perkembangan berita melalui portal kami di www.kinitv.com/pm. Salam hormat dan jumpa lagi.